Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Haji Nazri Kamal Al-Bentani, zuriat Laksmana Bentan yang ke-9. Alhamdulillah, hari ini saya ingin berkongsikan sikit tentang zuriat Laksmana Bentan. Saya merupakan zuriat Laksmana Bentan yang ke-9 yang titisan daripada zuriat yang berada di Riau. Moyang saya datang ke Tanah Melayu sekitar tahun 1880 dan terus menetap di Pengerang, Johor, iaitu di Sungai Rengit. Di situ beliau menikahi seorang wanita yang berketurunan Bugis bernama Zahara binti Ibrahim. Di situlah beliau mengembang menjadi seorang imam dan juga mempunyai 8 orang anak. Datuk saya merupakan anak yang sulung daripada di kalangan adik-beradik beliau. Beliau merupakan zuriat yang mewarisi keris Laksmana Bentan. Hari ini sekali lagi saya mengucapkan mak bertuah lah, kita sama-sama dapat melihat keris Laksmana Bentan, iaitu keris Laksmana Megat Sri Rama. Keris ini merupakan keris keturunan daripada moyang saya hingga ke saya. Saya merupakan zuriat yang ke-9 dan moyang memiliki keris emas ini adalah zuriat yang ke-6 sebelum dia ke Tanah Melayu. Dan beliau sempat dan cuba untuk ke Kota Tinggi tetapi memuntah darah sewaktu dalam perjalanan dalam perairan. Itu yang cerita dimaklumkan oleh ayahanda saya. Keris Laksmana Bentan ini telah beberapa kali terselamat dalam kebakaran. Dan keris ini juga merupakan keris pusaka. Keris inilah yang merupakan yang membunuh Sultan Mahmud Mangkat di Julang yang bersekitar 1699. Hai Laksmana, basah nampaknya. Ya, tiap-tiap basah mesti ada keringnya. Mengapa Laksmana berkata demikian? Bagaimana tuanku menanam, begitu juga pasti menuai. Cik Laksmana, kenapa begitu biadab? Jika kerbau mempunyai tanduk, rutan yang lembut juga mempunyai unak, tuanku. Datuk Laksmana, kenapa biadab terhadap Sultan? Sultan adil, sultanku semua. Sultan zalim, sultanku serang. Sumpah, anak Bentan jika menjejak Kota Tinggi kena muntah darah. Pasti ramai yang tertanya-tanya, masih adakah lagi zuriat Laksmana Bentan? Sedangkan Dag Anum dan anaknya mati dibelah oleh Sultan bersama Tun Bijak Ali. Untuk pengetahuan semua, itu adalah di dalam filem. Laksmana Bentan ini mempunyai lebih pada satu isterinya dan juga dia mempunyai adik-beradik di Riau. Sekarang dikenal di Riau, dulu iaitu berasal daripada Bentan. Saya adalah zuriat yang ke-9 dan kami masih ada lagi zuriat yang ke-9 ini yang berada di Johor dan maupun yang ada di Kepulauan Riau. Kerana Laksmana Bentan mempunyai isteri lebih daripada satu, iaitu isteri pertamanya adalah berasal daripada Bentan sendiri. Dan saya merupakan keturunan dari Bentan yang dimaklumkan oleh ayahanda dan atuk saya, iaitu kami semua daripada keturunan daripada Bentan yang berasal daripada Kepulauan Riau, iaitu daripada Bentan sendiri. Kerana moyang saya berhijrah ke Tanah Melayu pada 1850, sekitar 1850 beliau ke Tanah Melayu. Dan situlah kami berkembang. Beliau datang ada 3 beradik dan seorang adik perempuan meninggal dan dia ada seorang adik lelaki Arifin. Dan berkahwin juga dengan orang tempatan sekitar di Pengerang dan melahirkan 2 orang anak perempuan, dan salah seorang anak perempuan itu dikahwinkan dengan datuk saya, dan disitulah lahirnya bapa saya yang berdarah putih dan mewarisi keris Laksmana Bentan ini.
Dan berbagai visi tentang Laksmana Bintan. Ada yang mengatakan visi Laksmana Bintan ini tidak mati dan dia lari ke Pulau Siantan dan terus mati di Bintan. Itu adalah satu visi lain. Dan ada visi satu lagi, Laksmana Bintan ini tidak mati dan dia cedera, dibawa ke Singapura dan dia membuka Seri Menanti. Dan ada berbagai visi. Tapi visi daripada keluarga kami adalah zuriat yang berasal dari Bintan. Kerana zuriat daripada isterinya Dang Anum meninggal waktu terjadi pada 1699 tersebut. Seperti sedia maklum, sumpahan 7 keturunan anak Bintan atau keturunan daripada Laksmana Bintan tidak boleh menjejaki Kota Tinggi. Cerita itu betul-betul, sumpahan itu betul-betul terjadi dan berlaku pada diri saya dan keturunan saya. Alhamdulillah, bapa saya Zuriat yang ke-8 sudah berani untuk menjejaki Kota Tinggi dan kami seringkali menziarah makam Laksmana Bintan. Begitu berdebar juga bagi hati saya, walaupun saya Zuriat yang ke-9, kami masih gemetar lagi untuk melewati makam Sultan Mahmud. Kerana bapa saya merupakan keturunan yang ke-8 yang berdarah putih. Pada sekitar tahun 1978, kami cuba melintasi Sungai Kota Tinggi dan di situ kami telah kembung perut dan telah menggigil satu badan. Dan secepat mungkinnya pemandu teksi membawa kami pulang ke Pengerang, iaitu di Kampung Suarangit, untuk diubat semula menggunakan keris tersebut, iaitu keris Laksmana Bintan. Keris ini tidak pernah sewenang-wenangnya dipamerkan di khalayak ramai, kecuali atas permintaan Museum Negeri Melaka di Festival Keris Antarabangsa. Keris ini dipamerkan pada julung-julung kalinya kepada TYT Melaka, iaitu Yang Teramat Mulia Tun Ali Rostam. Keris ini tidak dipamerkan kepada orang ramai kerana ia mempunyai banyak pantang larang. Jadinya saya terpaksa menjaga sebaik mungkin. Pada kebiasaan, keris ini saya akan mandikan pada bulan Muharram, iaitu setahun sekali. Keris Laksmana Bintan ini mempunyai 13 lok panjangnya. Kebiasaan keris 13 lok ini dimiliki oleh pembesar-pembesar istana.